Salam sejahtera, saya Selviana Suziani, anak Ayung nombor metrik 100959. Ini saya akan membentangkan tajuk amalan pameran dalam seni kontemporari yang fokus kepada dua perkara penting, iaitu strategi kuratorial dan trend dalam pameran seni. Yang pertama, kita akan melihat dari sudut strategi kuratorial. Yang pertama ialah pemilihan karya. Kurator akan memilih karya seni berdasarkan beberapa aspek penting seperti kesesuaian dengan tema atau naratif pameran, nilai estetik, inovasi artistik dan juga kepentingan sejarah serta budaya karya tersebut. Kurator juga akan melihat sama ada karya tersebut mendapat permintaan tinggi atau tidak supaya boleh menarik perhatian penonton. Selain itu, kos untuk membeli atau meminjam karya pun diambil kira, termasuk ruang yang sesuai untuk letak karya dalam galeri. Yang kedua ialah reka bentuk ruang pameran. Biasanya karya akan disusun ikut kronologi, maksudnya susunan tersebut logik dan ikut urutan supaya senang difahami. Kurator juga akan memastikan ruang cukup luas, pencahayaan elok, warna dinding yang sesuai, karya dipasang pada paras mata dan tidak terlalu dekat antara satu sama lain. Selain itu, aspek accessibility juga penting. Contohnya, kemudahan untuk penggunaan kerusi roda, maklumat yang lengkap dan dalam pelbagai bahasa, serta penggunaan teknologi seperti AR dan VR untuk memberi pengalaman yang lebih interaktif kepada pengunjung. Yang ketiga ialah penciptaan naratif pameran. Ini bermaksud susunan cerita atau tema yang dirangka untuk menghubungkan setiap karya seni dalam sesebuah pameran secara sistematik. Kurator seperti Hans Ulrich mengatakan bahawa naratif ini tidak semestinya linear, malah boleh bersifat terbuka dan berubah mengikut interaksi penonton. Contohnya menggunakan teks kuratorial, katalog serta elemen interaktif seperti audio atau video untuk memberikan konteks yang lebih jelas dan memprestasi yang mendalam terhadap setiap karya. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian trend dalam pameran seni kontemporari. Pertama, pameran bertema dan keadilan sosial. Pameran sekarang banyak menggunakan naratif bertema untuk mengetengahkan isu-isu penting seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Contohnya pameran Brief Toward Climate and Social Justice oleh Glenn Kaino dan Mika Yoshitake yang menggabungkan karya seni dengan bahan dokumentari dan sains. Kedua, projek interdisciplinary dan partisipatif. Seni visual sekarang banyak digabungkan dengan bidang lain seperti bidang muzik, bidang teknologi digital, antropologi dan juga sains. Contoh mudah, kolaborasi antara artis media baru dan pakar teknologi yang menghasilkan instalasi interaktif menggunakan bunyi, video dan data masa nyata. Untuk trend dalam pameran yang ketiga ialah integrasi media digital dan teknologi. Untuk teknologi, penggunaan teknologi seperti realiti maya VR, realiti tambahan AR, kecerdasan buatan AI serta projek pemetaan digital sering digunakan dalam pameran-pameran terkini. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi ini dapat menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke pameran yang menggunakan teknologi tersebut. Dan yang kedua ialah media digital membolehkan karya seni bersifat lebih fleksibel dan berubah mengikut respons penonton. Dan yang ketiga ialah ia memudahkan pameran dalam bentuk maya yang dapat diakses oleh audiens global tanpa had lokasi dan meningkatkan capaian dan keterlibatan penonton. Untuk bahagian ketiga ialah kajian kes terhadap pameran seni kontemporari. Pameran yang dipilih ialah pameran sunyi anjuran Balai Seni Negara di Hospital Lama Kuah pada tahun 2024. Untuk pemilihan tema iaitu tema sunyi, tema ini dipilih untuk menggambarkan ketenangan, kedamaian dan keindahan alam Langkawi. Dan seterusnya ia juga mewakili gaya hidup yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Dan tema pameran ini juga memberi ruang untuk refleksi dan penghargaan nilai-nilai kehidupan luhur. Dan tema ini terinspirasi oleh konsep Nyepi di Bali yang menyambut sunyi secara spiritual.
dan ia juga relevan dengan konteks sosial dan alam sekitar pasca akademik COVID-19. Dan tema ini juga telah memberi platform bagi bakat muda untuk berkarya dan berinteraksi dengan komuniti seni. Dan yang kedua ialah untuk pemilihan artis. Untuk pemilihan artis dalam pameran ini, kurator telah memilih artis Alvin Lau dan Azam Aris yang telah menyampaikan naratif pasca pandemik secara mendalam. Dan secara tidak langsung ia telah menyediakan ruang terbuka, art marketplace dan go gallery untuk artis baru ini tanpa proses seleksi formal. Dan pendekatan ini juga telah menggalakkan kepelbagaian gaya seni dan inklusiviti dalam komiti dan seni tempatan. Dan yang ketiga ialah dalam strategi pameran ini, kurator telah mereka bentuk ruang minimalis dengan pencahayaan lembut dan susun atau karya jarak luas. Seterusnya, pameran ini juga menggunakan elemen bunyi ambient perlahan atau ketidakan bunyi untuk suasana sunyi. Dan hal ini kerana untuk mencipta persekitaran imersif yang menyerupai alam semula jadi. Dan penyediaan zon rehat dan ruang kontemplatif untuk pengunjung merenung karya dengan lebih mendalam telah disediakan. Dan kurator juga menggunakan pendekatan bukan linear supaya pengunjung bebas memilih laluan pameran sendiri. Dan informasi disampaikan secara halus dengan menggunakan teks ringkas, kod QR dan puisi agar tidak mengganggu suasana tenang. Dan yang akhir sekali, strategi ini memperkukuh tema dan memberikan pengalaman emosi yang mendalam dan menyentuh hati. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Untuk yang seterusnya ialah peranan galeri dalam seni kontemporari. Yang pertama ialah galeri sebagai institusi budaya. Jadi menurut Beatrice Uguera pada tahun 2022, galeri seni telah memupuk artis visual dan mempromosikan karya mereka kepada umum dan institusi seni yang lain. Galeri swasta berfungsi sebagai penghubung antara artis dan pasaran seni, iaitu dengan menyediakan platform pendedahan dan pengurusan kerjaya artis. Jadi mereka telah menyumbangkan pelbagai kemudahan, iaitu ruang pameran yang profesional dan berkualiti, dan juga telah menyokong mereka secara kewangan dengan menyediakan studio, alat dan produksi dalam membantukan promosi mereka diteruskan melalui media sosial serta pengkritik dan melibatkan wartawan yang ada untuk membuat pemasaran karya. Seterusnya ialah keseimbangan komersial dan artistik. Galeri perlu seimbang antara mencanda keuntungan dan menyokong seni sebagai institusi budaya. Jika fokus kepada artis terkenal sahaja, walaupun yang boleh mendatangkan hasil, tetapi boleh juga menjejaskan kepelbagaian seni. Sesetengah galeri telah mengadakan pameran berani serta acara pendidikan, iaitu ceramah dan bengkel, untuk kekal relevan secara budaya. Jadi tekanan yang sering galeri dihadapi ialah tekanan kewangan kerana memerlukan kos yang terlalu tinggi dan juga keperluan mengekalkan reputasi mereka, iaitu memaksa galeri memilih antara komersial atau artistik. Jadi galeri kecil bergantung kepada tajaan, geran dan kolaborasi untuk bertahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan topik saya, iaitu peranan galeri dalam seni kontemporari, di mana saya akan membincangkan perbezaan galeri dan muzium. Okey, dalam galeri lebih fokus kepada promosi dan jualan karya seni artis, di mana galeri merupakan sebagai platform utama bagi mempromosikan karya seni artis kepada masyarakat umum. Di samping itu juga, galeri juga merupakan sebagai medium untuk memasarkan karya seni dan mewujudkan peluang kepada artis untuk memperkenalkan bakat mereka kepada umum. Dan yang seterusnya pula, sokongan kewangan dan perkembangan kerjaya artis, di mana melalui aktiviti-aktiviti jualan yang diadakan di galeri, artis-artis tersebut dapat menjana sumber pendapatan mereka. Dan juga ini sangat penting kepada artis bagi memerlukan sokongan kewangan untuk terus berkarya.
Selain itu juga, kita dapat lihat di sini, sediakan ruang pameran berkualiti tinggi. Galeri menyediakan ruang pameran yang berkualiti tinggi untuk memastikan karya seni yang dipamerkan dengan cara yang terbaik dapat menarik perhatian penonton dan juga pembeli. Secara tidak langsung, penonton atau audiens atau pembeli yang hadir akan mudah tertarik dengan ruang pameran yang disediakan di dalam galeri tersebut, dan secara tidak langsung menjadikan pengalaman kepada pembeli yang datang untuk menonton karya seni dengan lebih berkesan dan berinspirasi. Seterusnya yaitu memajukan kerjaya artis melalui pameran, bengkel, dan jualan karya seni. Di sini kita dapat lihat galeri seni bukan sahaja tempat pameran, tetapi juga untuk artis menjalankan bengkel seni dan sesi perkongsian ilmu. Dan semua ini memberi peluang kepada artis untuk memajukan kerjaya mereka ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya kita akan beralih kepada museum. Museum, tempat untuk menjaga warisan budaya dan sejarah seni, di mana disinilah fungsi museum memainkan peranan penting dalam mengumpul, menyimpan, memelihara karya seni yang mempunyai nilai sejarah dan budaya. Ini bertujuan untuk memastikan karya seni ini dapat dinikmati oleh generasi akan datang dan menjadi sebahagian daripada identiti budaya di negara kita. Kedua, fungsi utama semestinya yaitu pengumpulan, pemeliharaan, penyelidikan, dan pameran. Fokus pada pendidikan, penyelidikan dokumentasi seni, dan memupuk apresiasi budaya. Di mana kita dapat lihat di sini bahwa museum seni membantu masyarakat memahami makna dan konteks di sebalik karya seni, dan ia juga membantu generasi akan datang untuk lebih menghargai seni dan budaya tempatan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pengalaman pendidikan kepada masyarakat untuk generasi akan datang. Jelaslah kita nampak museum seni ini memastikan bahwa nilai seni terus dan harus hidup untuk diwarisi generasi masa akan datang, dan mereka juga menjadikan karya-karya seni sebagai bahan pendidikan, membina kesadaran budaya dan identiti bangsa mereka. Secara ringkasnya, walaupun galeri dan museum memiliki fungsi yang berbeza, namun kedua-dua tetap menjadi ruang penting dalam mempamerkan karya seni kepada masyarakat. Dan mereka sama-sama mempromosikan kepentingan seni dan budaya di Malaysia dan menyediakan platform bagi menghasilkan karya serta menyumbang kepada perkembangan budaya dan juga pemahaman seni dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Salam sejahtera, saya akan membentangkan bahagian kolaborasi antara kurator dan galeri. Bahagian ini dibagi kepada dua, iaitu sumbangan galeri kepada keputusan kuratorial dan pengaruh kurator mempengaruhi pengatur caraan program galeri. Dari aspek sumbangan galeri kepada keputusan kuratorial iaitu yang pertama iaitu visi dan misi institusi. Setiap galeri mempunyai bidang tertentu untuk dibincangkan, misalnya pendidikan, seni komuniti, dan seni kontemporari atau seni warisan. Sebagai contoh, dalam pameran mini Georgetown, Sarah Abu Bakar sebagai kurator menyatakan bahawa galeri Khazanah menekankan warisan budaya dan naratif kebangsaan. Seterusnya yaitu jaringan dan kolaborasi luar. Galeri menjalinkan hubungan dengan penaja, organisasi atau kolektor luar. Ini memberi peluang kepada kerjasama dengan kurator luar dalam pameran rentas negara atau projek khusus. Yang ketiga yaitu polisi institusi dan pentadbiran. Keperluan institusi mesti diambil kira oleh rancangan kurator. Sebagai contoh, Jabatan Museum Sarawak yang menguruskan Museum Budaya Borneo mempunyai etika konservasi dan piawaian kriteria yang jelas. Untuk bahagian kurator mempengaruhi pengaturan program galeri, yang pertama yaitu menentukan arah tematik dan naratif galeri. Ini dapat dilihat penyelidikan kuratoria tentang isu kontemporari, kemajuan seni, dan keperluan kelayak untuk mencipta konsep pameran yang sesuai. Hal ini dapat dikatakan sedemikian kerana peranan kurator yang sebelum ini sebagai pakar, sebagai career of collection, telah beranjak sebagai selektor sejak tahun 1990-an setelah Biennale dan Triennale sebagai tren baru. Yang kedua yaitu penerimaan kritikan dan pembangunan kalayak. Pemikiran yang lebih kritis terhadap masyarakat seperti tafsiran
yang dipersoalkan dibantu oleh kurator. Ini dicipta untuk menilai adik kriteria yang berkesan dan membantu galeri, dan kurator menggunakan pendekatan yang lebih baik. Akhir sekali yaitu pemilihan artis dan pendekatan penyampaian. Seni sering mewakili prinsip dan masalah masyarakat yang kadangkala membawa kepada perebutan atau kontroversi tentang penapisan. Bahagian ini membincangkan tugas kurator dalam mengurus kandungan kontroversi, mengimbangi kebebasan bersuara dengan piawaian komuniti dan sensitiviti budaya. Perkara ini sedemikian kerana ingin memastikan muzium kekal sebagai tempat untuk pameran yang untuk perbincangan terbuka dan interaksi kritis sambil menghormati pandangan yang pelbagai. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada sempat. Nama saya Muhammad Nazruddin bin Abdullah, nombor matrik 99826. Okey, untuk tajuk yang seterusnya iaitu 3.2, kesan terhadap pasaran seni kontemporari. Untuk 3.2.1, iaitu pengaruh kuratorial terhadap kejayaan komersial. Di sini, kurator membantu mengesahkan dan meningkatkan kedudukan artis dalam dunia seni. Keputusan mereka dalam memilih karya untuk pameran muzium, bienal dan acara seni utama boleh meningkatkan profil dan nilai pasaran artis tersebut. Untuk 3.2.2, iaitu galeri sebagai penentu arah pasaran. Galeri, terutamanya yang mempunyai pencapaian yang bagus, mempunyai peranan dalam memposisikan artis secara strategik dalam pasaran. Penjanamaan dan promosi juga dapat menentukan arah pasaran pada galeri dengan melabur dalam membina imej artis dan menentukan harga karya dengan teliti. Untuk 3.2.3, iaitu hubungan simbiotik antara kurator dan galeri. Dalam ekosistem seni kontemporari yang kompleks dan saling berkait, hubungan antara kurator dan galeri memainkan peranan yang amat penting. Hubungan ini boleh dianggap sebagai simbiotik kerana kedua-dua pihak saling bergantung antara satu sama lain. Okey, untuk 3.2.4, implikasi terhadap pasaran seni. Pasaran seni kontemporari tidak hanya dipengaruhi oleh nilai estetik sebuah karya, tetapi turut dibentuk oleh dinamik kuasa antara pelaku utamanya, terutamanya kurator dan galeri. Hubungan strategik dan simbiotik antara kedua-dua entiti ini membawa implikasi yang luas terhadap struktur, arah aliran dan nilai dalam pasaran seni. Ini merupakan percepatan trend di mana apabila minat kurator dan pasaran sejajar, gaya atau tema tertentu boleh cepat mendapat perhatian. Itu sahaja dari saya. Saya akan memberikan pembentangan yang seterusnya kepada pembentang yang seterusnya.